الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, hadirin hadirat, para asatizah, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur di atas nikmatnya, nikmat dilanjutkan usia, nikmat sihat tubuh badan, nikmat keafiatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada malam ini kita dapat bertemu, berkumpul di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur dapat menyempurnakan salat berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada malam ini dikumpulkan kita dalam majlis ilmu untuk sama-sama kita tingkatkan pengetahuan, tingkatkan kefahaman serta penghayatan kita kepada agama yang kita cintai. Sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid pada malam ini turut diganjari daripada i'tikaf. Hadirin sehadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini kita akan sambung ayat Al-Quran berkaitan tentang jihad serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga akan menyentuh tentang perkara berkaitan tentang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, mahu tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab seksa yang tak terperi sakitnya, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda kamu dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui tentang hakikat yang sebenarnya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat tinggal yang baik di dalam syurga. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan Allah. Pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Dan sampaikanlah berita yang menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn zalikal fawzul 'azim. Di ayat 10 hingga 13 yang menceritakan kepada kita tentang
tawaran Allah Subhanahu wa taala tentang satu perniagaan untuk kita, yang mana perniagaan itu akan menyelamatkan kita daripada azab sengsara api neraka, iaitu dengan cara beriman dengan Allah dan Rasulnya, bersungguh-sungguh berjuang, berjihad di jalan Allah, menegak dan meninggikan agama, mempertahankan tanah air untuk membangunkan agama di dalamnya dengan harta dan akhirnya dengan jiwa kamu. Itulah perniagaan yang lebih baik kalau kamu mengetahui. Dan kita mungkin tak capai kepada tahap peringkat berjuang, berjihad dengan nyawa kita seperti yang telah disaksikan, yang telah kita tonton sahabat-sahabat kita di Palestin. Hampir sebulan, dah sebulan mereka berjuang, berjihad, mempertahankan negara untuk menegakkan agama di atasnya. Ya. Jadi perlunya negara, kerana dengan negara yang aman, negara yang selamat sejahtera, maka negara itu boleh dibangunkan dengan melaksanakan Islam di dalamnya, meninggikan syiar-syiar agama seperti yang kita kecapi pada hari ini. Di negara kita nikmat keselamatan, nikmat keamanan dalam negara, maka kita boleh meninggikan syiar agama melalui azan yang kita kumandangkan, melalui salat berjemaah yang kita laksanakan 5 kali sehari semalam, yang menggambarkan tentang kekuatan dan kehebatan ummah, di mana mereka digerakkan untuk berkumpul dan bertemu bagi menjunjung, menjulang ketinggian Islam melalui pelaksanaan salat berjemaah 5 waktu sehari semalam dan mingguannya salat Jumaat. Jadi ini antara bentuk syiar agama yang kita berjaya tonjolkan di negara yang aman dan tenteram. Jadi akan dilihat oleh musuh-musuh, mereka akan merasa gerun dan gentar dengan kekuatan umat disatukan dengan akidah, dan mereka boleh digerakkan pada bila-bila masa untuk mempertahankan agama mereka. Jadi inilah nikmat keamanan, nikmat keselamatan yang perlu kita pelihara dan perlu kita jaga. Kalau kita tak jaga dan kita tidak pelihara, kita tidak akan dapat melaksanakan agama dengan sempurna. Ya. Walau bagaimanapun, sahabat-sahabat kita di Palestin telah pun membuktikan sayang mereka kepada negara mereka. Ya. Dan juga tanah air itu bukan setakat tanah air mereka, malahan tanah air itu merupakan tanah air seluruh umat Islam, yang kita juga dituntut untuk mengorbankan harta kita untuk mereka. Kita tak mampu untuk pergi diri kita ke sana, bawa diri kita ke sana, tapi apa yang kita mampu adalah untuk kita berdoa, untuk kita berinfak, membantu sahabat kita di Palestin. Orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Diumpamakan orang-orang yang beriman itu seperti bangunan, seperti satu binaan yang saling lengkap melengkapi di antara salah satu dengan yang lain. Dan kalau ada anggota, diibaratkan tentang hubungan kasih mesra, kasih sayang seorang mukmin dengan mukmin yang lain, umpama satu jasad. Sakit salah satu anggota, maka anggota lain turut berasa sakit. Yang mana sakit itu boleh menyebabkan tak boleh lena tidur, ya, dan boleh menyebabkan demam. Jadi itulah gambaran yang Allah SWT, yang Nabi SAW gambarkan tentang keakraban seorang mukmin dengan orang mukmin yang lain. Tak kiralah mereka berada di mana, walau di negeri sendiri, walau di negara sendiri, ataupun berada di luar negara, asalkan mereka mengungkapkan la ilaha illallah, maka mereka adalah saudara kita,
yang perlu kita beri sokongan, yang perlu kita bantu. Dan tentunya bagi saudara kita di Palestin, mereka telah melakukan satu sunnah yang paling besar di antara sunnah-sunnah Nabi SAW, iaitu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin hanya dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang kecil, tetapi mereka berjaya melaksanakan sunnah yang besar, iaitu berjuang dan berjihad dengan harta dan juga nyawa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun contohkan betapa dalam fatrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, setiap tahun sehingga wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pergi ke medan perang, pergi ke medan jihad untuk mempertahankan Islam dan seterusnya mengembangkan agama dengan cara pergi ke medan. Jadi inilah sunnah yang besar, yang dia merupakan satu kewajipan bagi setiap Muslim apabila tiba masanya, yang dia merupakan perkara yang manusia tak suka. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang, yang mana peperangan itu kamu tak suka, dan kadang-kadang benda yang kamu tak suka itulah yang akan mendatangkan kebaikan kepada kamu, dan benda yang kamu suka itulah yang akan mendatangkan keburukan kepada kamu. Tak ada siapa yang suka peperangan, namun dengan peperangan dapat mempertahankan negara, dapat memberi kegerunan kepada musuh, dan akhirnya nanti Islam itu dapat dilaksanakan, dibangunkan di negeri yang tersebut. Jadi inilah satu perniagaan yang besar, perniagaan yang menguntungkan, yang menyelamatkan daripada api neraka Allah. Berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Dan selain itu kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya Abu Sa'id an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala a'idha alayya ya Rasulullah. Fa'aadaha alaihi thumma qala wa ukhra yarfa'ullahu biha abda mi'ata darajah fil jannah ma baina kulli darajatin misla ma baina kulli darajatin mislu ma baina as-sama'i wal ard. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Abu Sa'id, daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa reda Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ataupun utusan, maka berhak baginya syurga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sebut la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk syurga. Kalimah itu merupakan kalimah pengakuan, dengan lidah mengakui Allah sebagai yang berhak disembah, zat yang berhak disembah, dan Rasulullah merupakan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bila mati dalam sebut kalimah ini, maka banyak dosa pun akhirnya tetap dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan senang untuk kita nak mengungkapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita, kalaulah kehidupan kita bergelumang dengan
dosa dan maksiat. Kerana yang membantu kita untuk membolehkan kita menuturkan ungkapan itu adalah berdasarkan kepada amalan-amalan kita yang biasa kita buat sewaktu kita hidup. Kalau baik cara hidup kita, insya-Allah kesudahan kita kesudahan yang baik mudah-mudahan. Dan kita diminta berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhiri kehidupan aku dengan kehidupan yang baik, dan jangan kau akhiri kehidupanku dengan pengakhiran yang tak baik. Jadi kita minta dengan Allah agar berlaku perkara itu untuk diri kita, dapat mengungkapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana dengan kalimah itu maka kita akan beroleh kebahagiaan di hari akhirat. Walaupun banyak dosa, setelah dibalas dengan balasan yang setimpal, akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka hairanlah Abu Sa'id radhiyallahu anhu terhadap kenyataan itu, dan ia berkata, bolehkah Tuan mengulanginya kepada kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi ke atasnya, kemudian bersabda, kali terakhir Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat seorang hamba 100 darjat di dalam syurga. Di antara darjat satu dan yang lainnya bagaikan antara langit dan bumi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bertanya, apakah dia wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Jadi ini adalah sokongan kepada ayat Al-Quran yang menyatakan tentang fadilat ataupun kelebihan berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama, untuk menegakkan agama. Bermula dengan mempertahankan negara daripada pencerobohan. Kalau tak ada negara, maka tak boleh agama itu dilaksanakan ataupun ditegakkan dalam kehidupan. Jadi untuk kita melaksanakan agama, perlunya ada negara yang aman. Negara yang tak aman selain Palestin pun, kalau Islamnya tak kuat, Islamnya ditindas, mereka tak mampu untuk mempamerkan keislaman. Mungkin kalau mereka pamerkan, mereka akan diseksa, akan dibunuh. Jadi ada je negara yang Islam minoriti yang ditindas oleh pemerintah yang zalim. Jadi ini antara hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang kelebihan jihad ataupun berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Quran yang kita baca di awal tadi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, hingga akhir tadi, adalah dipetik daripada surah Shaf. Dalam surah Shaf ayat yang kedua, Allah Taala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ini cara pelaksanaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, di mana dengan cara yang bersistem, tersusun rapi, diurus dengan baik, terancang, maka barulah dia akan beroleh kemenangan yang Allah SWT akan berikan. Dan Allah suka, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi, Allah suka orang-orang yang berjihad, berjuang di jalannya dalam keadaan mereka seperti saf yang tersusun rapi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Seumpama binaan yang tersusun rapi. Jadi ini melambangkan kepada pengurusan strategi yang baik untuk menjamin kemenangan dalam peperangan. Jadi itu antara lain ayat Al-Quran yang juga menyebut tentang jihad. Bagaimana cara untuk melaksanakan operasi jihad, perlunya dengan cara yang bersistematik. Seperti yang kita saksikan sekarang ni, dulu kita tengok cerita perang. Dulu sekarang ni kita tengok orang berperang melalui handset kita.
Dulu kita tengok bunga api main-main, sekarang ni kita tengok bom-bom yang macam bunga api tapi kena mati. Ya. Sekarang ni kalau kita buka FB, kita buka WhatsApp, boleh tengok bagaimana keadaan sahabat kita yang bertungkus lumus mempertahankan negara mereka daripada pencerobohan daripada negara nak dirampas oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasara. Peperangan yang cukup jelas, yang tidak ada keraguan lagi, jelas di mata kita bahawa yang bertempur itu adalah orang Yahudi dan juga orang Islam. Jadi kalaulah ada di kalangan Muslim yang menyokong Yahudi, maka terang-terangan mereka telah menyokong musuh Islam yang telah nyata. Terang benderang nampak di antara Muslim dan juga kafir. Dan kita amat sedih kerana ada di kalangan orang Islam yang menyokong orang Israel dengan pelbagai alasan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan kekuatan kepada kita untuk kita memberikan sokongan, dokongan, bantuan dalam apa jua bentuk pada saudara kita yang tak tahu bila berkesudahannya. Peperangan ini yang tak tahu kesudahannya bagaimana, nak jadi perang dunia ketiga ke, wallahu alam. Jadi kita kena terus berdoa dan terus memberikan sokongan, bantu sekadar apa yang kita mampu. Dan seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah taala lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam syurga terdapat 100 darjat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada golongan mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan iman yang menebal dalam kalangan mujahidin di Palestin. Mereka nampak tentang ganjaran, kelebihan, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari kematian berbanding dengan musuh yang takutkan mati. Mereka tersenyum berhadapan dengan kematian. Malahan mereka merasa rugi kerana tidak dijemput oleh Allah sebagai seorang syuhada. Jadi inilah besar jiwa orang Palestin, bagaimana mereka dididik oleh datuk nenek mereka. Mereka lahir dalam negara yang telah berperang dan akhirnya mereka berada di medan peperangan sejak daripada beberapa puluh tahun yang dulu. Jadi yang ada sekarang ni yang sedang berperang adalah mereka yang cukup latihan dan didikan Islamnya hingga memungkinkan mereka untuk terus berada di negara mereka yang sedang bergolak. Mereka tak lari, terus tetap mereka berada di dalam negara mereka. Kita rasa pilu, kita rasa sedih, tapi mungkin bagi mereka redha. Mereka redha dan itulah ketetapannya. Malahan mereka nakkan sokongan daripada dunia Islam khususnya. Jadi kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, 100 darjat yang Allah sediakan kepada golongan mujahidin di jalan Allah. Antara satu darjat dengan yang lain adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Ini hebat kedudukan syuhada, mujahidin. Sama ada mereka mati sebagai syuhada ataupun tak, tapi tetap ganjaran mereka cukup tinggi di sisi Allah SWT, dan dia merupakan antara kemuncak agama. Kemuncak agama adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ra'sul amri al-islamu wa umuduhu as-salah wa zirwatu sinamihi al-jihad. Pokok bagi segala perkara adalah Islam. Mengucap pokok bagi semua benda mestilah Islam. Dengan Islam maka semua amalan dinilai sebagai ibadat, boleh pahala.
dunia bahagia, syurga pun bahagia dengan nikmat Islam. Dengan ungkapan la ilaha illallah itu, maka hidup kita ni bernilai. Kalau tak ada ungkapan itu, kalau tak dengan Islam, hidup kita tidak bernilai. Malahan kalau kita cari kemuliaan selain daripada Islam, maka kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Sayyidina Umar. Siapa yang mencari kemuliaan selain daripada agama, maka dia akan mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiang bagi agama adalah salat. Kemuncak agama adalah jihad. Jadi untuk sampai kepada kemuncak bukan senang. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ternyata mereka yang dipilih oleh Allah adalah negara Palestin dan juga negara Afghanistan, negara-negara yang dalam peperangan yang melibatkan perang dengan kafir, maka mereka adalah umat pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat ganjaran seperti yang dirakamkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita nyatakan dan sedang kita sebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mujahid fi sabilillah kama salis saimi wal qaimi wal qaniti al-qaimil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaikan seorang yang berpuasa. Bagaikan seorang yang berpuasa dan mendirikan salat, dan orang yang mentaati ayat-ayat Allah, yang tiada henti-hentinya dari puasa dan salatnya, sehinggalah seorang mujahid di jalan Allah tersebut kembali. Ini kelebihan mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, seumpama orang yang puasa sembahyang tak putus-putus, tak berhenti-henti, hinggalah kembali mujahid ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehebatan mereka. Kita dapat menyaksikan wajah-wajah syuhada, orang-orang muda yang tersenyum, yang tampan, yang kacak, tapi mereka terlebih dahulu telah menyahut seruan Allah SWT dengan cara yang paling terhormat, iaitu sebagai syuhada. Ini kelebihan. Kelebihan kita nampak seksa, tetapi mereka kalau boleh nak mati sekali lagi, sebagaimana disebut dalam surah Yasin, kalau boleh nak mati, Habib An-Najjar tu kalau boleh nak mati sekali lagi, sebab nikmat mati sebagai seorang syuhada. Zahir nampak ngeri, namun kita tak tahu, mungkin dia tak rasa lah, nyawanya diambil awal lagi, tak sempat untuk dia merasa kesakitan tusukan peluru, tetapi rohnya telah pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir nampak mengerikan, tapi dia berbahagia di alam yang lain. Ini kehebatan. Banding dengan kita tak tahu, Allahu a'lam keadaan kita. Jadi ngeri keadaan orang Palestin yang diseksa. Kalau bukan sekarang ni, dulu pun dalam peperangan yang sebelum-sebelum ni, kejahatan Yahudi yang disebutkan bagaimana dia minta seorang ibu untuk memasukkan anak kecil dia ke dalam oven yang diperbuat daripada tanah liat. Pasal tengok kan, tanah liat oven tu besar tu, macam igloo tu, dia surungkan anak kecil dia ke dalam oven tu, bakar nak sendiri. Tapi dia tak gamak untuk melakukan itu. Akhirnya anaknya, ibunya dan ayahnya dimasukkan ke dalam oven oleh Yahudi. Itu antara bentuk kekejaman sebelum ini yang telah dilakukan oleh Zionis, menyeksa sehingga mati rakyat Palestin. Tapi mereka beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malil afdal? Qala imanu billah. Qila thumma madza? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrur.
Dan ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, amal manakah yang paling utama? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanyakan lagi, kemudian apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Ditanyakan lagi, kemudian baginda sallallahu menjawab, haji mabrur. Jadi termasuk juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kalau tak ada medan, antara medan yang lain adalah melaksanakan haji di Makkah Al-Mukarramah. Haji mabrur juga dianggap sebagai jihad, tapi tetap tak samalah dengan berjihad secara fizikal di medan peperangan, kerana banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang ganjaran yang tersebut. Jadi beberapa potong hadis Nabi SAW yang sempat kita kongsikan pada malam ni, kesemuanya menjelaskan kepada kita tentang fadilat ataupun keutamaan berjihad dalam konteks berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan jihad ni banyak maknanya. Jihad ni bersungguh-sungguh. Kan dulu orang kata jihad ekonomi, jihad kemiskinan, jihad bagai-bagai jihad. Apa saja usaha yang gigih, itu adalah jihad. Usaha gigih untuk mencapai satu matlamat, itu jihad. Bazlul juhd, pada segi bahasanya jihad ni adalah bazlul juhd, maknanya kita mengerahkan keringat tenaga kita untuk mencapai satu matlamat. Satu matlamat itu dianggap sebagai jihad. Namun jihad yang disebut dalam kitab fiqh adalah berjihad mempertahankan agama Allah, untuk meninggikan agama, untuk memenangkan Islam, berada di medan pertempuran, menggadaikan nyawa untuk agama hingga ketitisan darah terakhir. Ini jihad yang tiada tolak bandingnya. Jihad yang kita sebut tadi, tak semua orang dapat diberi peluang untuk berada dalam medan ini. Kita lihat Palestin berapa punya lama. Mereka merupakan negara yang terlatih untuk berada di medan itu. Kalau negara kita mungkin kita tak mampu, mungkin kita tidak berkemampuan, tapi mungkin kita tak tahu, Allah Allah akan datang. Akan datang, kita tak tahu. Dan musuh pun tengah buat kajian perang secara fizikal, kalah gayanya ni. Mereka akan sentiasa mengkaji bagaimana cara untuk berperang dengan Islam dengan cara yang lain. Bagai sekarang cara WHO dan sebagainya, yang kita pun tak pernah sebut sebab apa? Sebab tak boleh nak dibuktikan, tak pernah nak sebut. Nak cakap kena ada fakta. Cukup faktanya boleh disebut, tak cukup fakta tak boleh nak sebut. Tapi itulah, musuh sentiasa mengkaji bagaimana cara untuk melemahkan Islam dalam pelbagai cara. Tak mampu cara fizikal, cara yang lain. Jadi kesemua hadis yang kita sebutkan tadi menjelaskan tentang keutamaan jihad di jalan Allah, yang secara ringkasnya dapat kita simpulkan. Yang pertama, siapa yang berjihad di jalan Allah maka layak bagi dia untuk masuk syurga dan mendapat darjat yang setinggi-tingginya. Tempat roh ni bila dah mati berbeza-beza. Ada yang duduk di aliyin paling atas. Mestilah yang duduk di aliyin ni adalah para syuhada, para anbiya, yang boleh keluar masuk syurga. Dan yang paling rendah adalah sijjin, tu di dasar bumi, tak sampai ke langit. Ada yang duduk di kubur tak keluar-keluar. Jadi mata-rata tempat roh kita bila mana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahulah, tapi kita harap diduduk di makam yang terpuji lah, maqam mahmuda, makam yang terpuji. Kedudukan roh itu duduk di tempat yang baik. Berjihad di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang berjihad bagaikan orang yang berpuasa dan salat malam sepanjang masa, sehinggalah ia kembali dari berjihad. Jadi orang berjihad ni, dia punya pahala dia macam dia puasa dan salat malam sepanjang masa hinggalah dia berhenti daripada berjihad. Dia turun ke medan perang tu seolah-olah dia salat tak berhenti dan salat malam tak berhenti, hinggalah dia balik ke rumah ataupun dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jihad adalah amal yang paling utama setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tentulah dia amalan yang utama kerana dia mempertahankan agama. Nak pertahankan agama ni dengan cara mempertahankan negara dulu. Kerana kalau tidak ada negara, maka agama tak dapat nak dipraktikkan dalam sesebuah negara. Kerana tidak ada kuasa, tidak ada keamanan, tidak ada keselamatan dan sebagainya. Dan terakhir, kita lihat satu ayat Al-Quran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Dan jangan sesekali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapat rezeki, dan juga mereka bersukacita dengan kurniaan Allah. Balasan mati syahid tadilah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahawa Allah tak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Inilah yang diimani oleh mujahidin Palestin. Ya, inilah yang diimani oleh mereka. Mereka tak takut, mereka redha kerana mereka begitu dekat dengan alam yang begitu bahagia. Kerana mereka dijanjikan oleh Allah SWT seperti yang dirakamkan dalam ayat ini. Jadi inilah bagaimana kita lihat kental iman mereka, dan ibu-ibu, ayah-ayah mereka dapat mendidik mereka tak takut mati, tak gentar, dan nakkan kepada kematian. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, perkongsian kita pada malam ni ada kebaikan untuk kita semua. Dan sesamalah kita teruskan berdoa untuk rakyat Palestin agar mereka diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wasyuyu'in wal mulhidin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa aidi bil haqqi imamal muslimin wa hayyi lahu bitanat as-salihin wa fiq lima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'tina wa la tahrimna wa kullana wa la takun alaina warham dha'afana wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi sabilik wal muttahidin minal muslimina fi sa'iril awtan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma qawwi azaimahum wajma' kalimatahum wasaddid siyamum ila suduri a'daihim. Iqdhifillahumma ru'ba fi qulubi a'daihim wa shattit shamlahum waj'alhum ibratan lil mu'tabirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.